Tuan-tuan bayang, kata Nabi, apabila Dajjal datang ke kampung kamu dengan rupa paras manusia itu, kamu dapat melihat pada dahinya tertulis 3 huruf Kaf, Fa, Ra, dan ia bukan tulisan yang ditulis dengan sesuatu. Tapi boleh nampak, hanya pemilik iman sejati saja yang boleh melihat tulisan itu timbul di dahinya. Tuan-tuan, si fasik nampak lah, si fasik tak nampak. Si munafik nampak ke tidak? Si munafik tidak nampak tulisan itu. Tengok. Satu mukmin, yang satu fasik duduk sebelah ni. 2 orang. Tang Dajjal. Kedua-duanya mendengar hadis ini. Si mukmin kata, aku tengok di dahinya, itulah Dajjal. Kerana di dahinya jelas 3 perkataan, 3 huruf itu kafara. Kawan dia kata, aku tak nampak tulisan tu. Tuan-tuan, waktu itulah terpisahnya pemilik iman dengan si fasik dan munafik. Terpisah waktu tu. Allahu Akbar. Kemudian pemuda beriman ni, selepas habis dah bumi Madinah, tak ada fasik, munafik, kafir lagi lah, tak ada. Awal lagi keluar. Satu orang pemuda ni, dia kata, aku nak keluar berdepan dengan Dajjal. Aku nak bagi tahu kepada semua yang tertipu bahawasanya itulah pembohong besar, Dajjal yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata jangan. Orang larang dia. Tuan-tuan sekalian, memang Nabi larang. Memang Nabi larang daripada mendekati kumpulan dan perhimpunan Dajjal ketika itu. Sebab ada satu orang lagi, orang biasa, orang soleh. Orang soleh. Dia nak pergi juga dengan Dajjal ni yang cerita lain. Orang larang dia pun pergi juga, akhirnya dia tertipu dengan fitnah Dajjal, dia ikut Dajjal. Sebab tu mereka larang pemuda ni. Tetapi pemuda ni ada kes asing. Bila pemuda ni dia nak pergi, bukan dia takut untuk dia dibunuh. Semua orang yang larang tu tahu, kami tahu kamu berani untuk mati syahid. Akan tetapi yang kami risaukan ialah apabila kamu berdepan dengannya, kemungkinan kamu akan terpengaruh dengan dakwah yang dibawa oleh dia. Kamu ikut dia. Yang tu yang kami takut. Dia kata tak. Aku nak berdepan dengan dia. Aku nak bagi tahu kepada umat Rasulullah yang telah pun tertipu bahawa dia inilah Dajjal. Laki ni keluar, pemuda ni. Pemuda ini dia keluar, tuan-tuan sekalian, dia pun pergi kepada Dajjal. Ketika tu Dajjal masih lagi berada di pinggir Madinah. Di satu tempat yang Nabi sebutkan nama tempat itu As-Sabikhah. Dajjal menempatkan para tenteranya, orang-orang kanan dia, di sebuah bukit yang tinggi. Tuan-tuan pergi umrah, tanya mutawif. Tanya mutawif. Dia mesti kena tahu bukit yang Dajjal akan menempatkan tentera dia. Tuan-tuan, Dajjal tempatkan tentera di situ, keluarlah pemuda ni. Sampai di bawah, tentera yang berkawal di bawah tanya, ke mana? Nak berjumpa dengan Dajjal, pemimpin kamu. Kamu tak mengaku dia Tuhan? Dia penipu besar. Lepas dia hina, pemuda ni hina Tuhan ni ni, Dajjal ni. Mereka nak bunuh dia. Lalu berkatalah tentera yang lain, bukankah Tuhan kita berpesan? Nampak ucapan? Bukan Tuhan kita dah berpesan, jangan bunuh kecuali dia mendapat izin daripada dia. Betul. Kita dapat izin daripada Tuhan kita dulu. Jumpa Dajjal. Tuhan, ini pemuda menghina kamu dan dia tidak mengakui ketuhanan kamu. Dajjal pergi kat pemuda ni, alastu bi rabbik? Yang tu je soalan dia. Kamu tak mengaku aku Tuhan kamu? Dajjal tanya. Pemuda ni cakap dengan penuh keberanian dan iman. Yang membuatkan dia berani ni tuan-tuan, iman dia.
Kata pemuda ini, kamu adalah Dajjal, penipu besar yang diberitahukan oleh Rasulullah. Wahai umat Nabi sekalian, dia inilah penipu, dia bukan Tuhan kalian. Dajjal kata, kalau kamu tak mengaku ketuhanan aku bunuh kamu. Lalu dibunuh pemuda ni dengan satu senjata. Maka terbelah dua lah tubuh lelaki ni, pemuda ni terbelah dua. Yang kanannya terpelanting jauh, Nabi kata sejauh dibaling tombak, dan bahagian kiri lelaki pemuda ini terpelanting sejauh balingan tombak. Tuan bayang alat apa, wallahu alam. Dan hadis kedua beritahu dipotong tubuhnya, kemudian dilempar. Ada dua. Satu dipotong kemudian terpelanting. Yang kedua dipotong, dikerat dua, belah dua, kemudian dilemparkan ke sana, dilemparkan ke sana. Lalu Dajjal pun berjalan di tengah-tengah. Bila dia berjalan lintas potongan tadi, dia pun menghadap kepada tentera-tentera dia, pengikut-pengikut dia yang ramai waktu tu. Dia kata, kalau aku boleh hidupkan dia, apa pendapat kamu semua? Oh, mereka kata, hebatlah Tuhan kami, makin hebat Tuhan kami, makin percaya kami kepada ketuhanan kamu. Ni dia sebut, dia orang sebut. Lalu Dajjal pun hidupkan dia. Sesaat itu juga tuan-tuan. Tak perlu apa gunung ledang, gunung jerai, apa beras pulut, tak payah. Saat itu juga bercantum tubuh badan. Ini antara sihir Dajjal. Tuan-tuan nak cari mana sihir macam ni? Tuan-tuan, Dajjal ni hari pertama dia muncul, seluruh syaitan datang dan menawarkan kepada dia bantuan. Wahai Dajjal, apa bantuan kami boleh buat? Arahkan kami. Seluruh syaitan dihidupkan. Lalu berkata Dajjal, tidakkah kamu beriman dengan aku? Kata pemuda ini, bertambah yakinlah aku bahawa kamu ni Dajjal. Hebat tuan-tuan. Ni. Hak ni dia tak terpengaruh, pemuda ini. Nabi puji pemuda ni. Wallahu alam siapa pemuda ni. Nabi puji dia. Lalu dia baringkan pemuda ni, Dajjal baringkan pemuda ni. Disembelih leher pemuda ni, tetapi Allah tukarkan leher pemuda tadi dengan tembaga. Satu riwayat lain beritahu seluruh tubuh dia ditukar menjadi tembaga, tak boleh bunuh. Pemuda ni bangun, dia kata, wahai Dajjal, kamu tidak lagi akan boleh membunuh siapa pun selepas ini. Dia dah banyak dah bunuh orang, dah banyak dah sebelum tu. Mekah Madinah ni antara tempat terakhir dia pergi. Pemuda ni kata, wahai Dajjal, kamu takkan boleh bunuh sesiapa pun selepas ini. Lalu Dajjal pun ambil dia, lemparkan dia ke dalam api ke air? Api. Padahal pemuda tu selamat masuk api tu. Kerana Nabi sebut dah, Nabi kata Dajjal ni dia bawa dua benda, api dan air, terjun ke dalam lautan api tu ataupun kawasan yang berapi tu.